Allahumma salli wa sallim ala nabi. Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini siri yang ke-5, pertemuan kita buat kali yang ke-5, kita sama-sama insya-Allah pada malam ini dengan rahmat dari Allah, dengan bantuan dari Allah, kita akan meneruskan lagi mengambil seberapa banyak pengajaran, ibrah, teladan daripada kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Untuk pengisian pada malam ini, nota boleh rujuk kepada nota yang telah diedarkan pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu, iaitu pada hari Khamis minggu lepas, kita telah pun menyebutkan tentang apakah pengajaran pada fasa yang pertama, iaitu pada bahagian kelahiran Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, sehinggalah dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya. Maka tajuk itu telah kita sebut pada minggu lepas dari sudut pengajaran yang kita kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana tujuan utama dikisahkan nabi-nabi yang terdahulu, tujuan utamanya memang tidak boleh dinafikan, ia adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita telah dapat jawapan pada minggu lepas bahawasanya apa yang telah Allah janjikan kepada kepada ibu Musa, begitulah Allah Subhanahu wa taala janji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maklumat ini boleh dilihat pada nota yang telah pun kita edarkan pada minggu yang lepas. Kalau siapa yang belum lagi menerima nota, di FB Akademi Tadabbur Malaysia ataupun di Zoom, saya telah letakkan link Google Drive. Nanti boleh ambil dekat Google Drive itu, nanti boleh jumpa nota siri 1 sampailah kepada nota siri yang ke-4. Walaupun malam ni kita siri yang ke-5, tetapi maklumat yang kita akan guna pakai, yang kita akan bincang pada malam ini, ia berada pada nota siri 4. Jadi jangan keliru. Ya, nanti mungkin ada yang tertanya-tanya, tak dapat nota siri ke-5? Sebenarnya kita belum habis lagi membincangkan tentang maklumat yang berada pada siri yang ke-4 yang telah kita bincang pada minggu lepas. Jadi malam ni, kalau Allah izinkan lagi, ada waktu lagi, mungkin kita akan masuk kepada fasa Nabi Allah Musa itu dia dibesarkan di istana Firaun. Sampai kepada usia matang dia. Kemudian sampailah dia berkahwin. Kalau ada kesempatan, insya-Allah kita akan masuk. Tetapi malam ni, kita akan bincang lagi tentang apakah pengajaran yang saya, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil daripada cerita fasa yang pertama kelahiran Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam.
pengajaran yang utama yang boleh kita ambil, pelajaran dia sangat banyak. Tetapi yang paling utama yang saya ingin bicarakan pada malam ni, kita nak lihat tajuk dia, pengajaran dia apa? Teladan dia adalah segala kehendak Allah pasti akan terlaksana. Apa pun berlaku, apa yang Allah kehendaki, dia pasti akan berlaku. Pengajaran ni dia sangat besar. Pengajaran dia ni memang tidak boleh tidak, memang kita kena ada dalam jiwa kita, dalam pemikiran kita, bahkan dia termasuk dalam rukun iman pun sebenarnya. Yang mana pengajaran pada malam ni kita nak ambil ni, sebenarnya dia bersangkut paut dengan rukun iman, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir dan ketentuan Allah. Dia berkaitan. Yang mana pengajaran pada malam ini kita ambil daripada kisah, kalau kita baca dalam kisah apa? Sekejap. Kalau kita lihat kisah sebelum ni, kejap saya lihat dia punya ni. Okey, kalau kita baca pada kisah yang lepas, maksudnya tuan-tuan masih ingat lagi waktu kita sebut ayat yang menyebutkan tentang dalam suratul Qasas. Ingat tak pada permulaan ayat dalam suratul Qasas, kita telah mengetahui bahawasanya mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala ni dia mengutuskan, membangkitkan adanya Nabi Musa. Yang mana kita tahu Firaun sebelum Nabi Musa itu muncul. Okey. Saya dengar suara, saya kena kontrol suara anda. Okey, sebelum ini kita belajar bahawasanya Nabi Allah Musa memang dia telah rancang dan dia telah buat pun untuk dia menghapuskan bangsa Israel. Maknanya Firaun dia telah berusaha untuk membunuh Bani Israel dengan dia bunuh semua anak lelaki, tetapi dihidupkan apa? Dihidupkan perempuan. Tetapi apa yang Firaun rancang tu, apa yang dia nak tu sebenarnya tidak akan kekal. Dia ingat apa yang dia buat tu maksudnya memang tak akan ada dah mana-mana anak lelaki di kalangan Bani Israel. Dia terlupa bahawasanya Allah yang maha mengatur dunia ni, yang mengatur alam ini, sekalian alam ini mempunyai perancangan lain. Kalau kita baca pada ayat-ayat yang sebelum ini, contohnya macam ayat nombor 5 dalam surah tu, dalam surah kita baca pada ayat surah 5 surah Al-Qasas, kita baca pada ayat yang ke-6, kita baca Allah Ta'ala telah rancang kehendak Allah Ta'ala nak tolong Bani Israel yang tertindas tu. Kita boleh jumpa pada ayat yang ke-5 surah Al-Qasas. Lepas tu kita jumpa pada ayat yang ke-6 surah Al-Qasas. Allah cakap apa? Allah Ta'ala cakap, Allah Ta'ala nak bagi kedudukan Bani Israel ni. Setelah lama mereka ditindas, maka Allah telah menentukan mereka akan mendapat kedudukan. Dalam masa yang sama, kita masih ingat lagi, Allah Ta'ala telah sebut pada ayat yang ke-8 dalam surah Al-Qasas. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala lahirkan Nabi Allah Musa ini sebenarnya adalah untuk apa? Untuk membuatkan Firaun ini dan Haman dan tentera-tentera dia menjadi sedih, berduka cita. Apa yang mereka takut-takutkan selama ini telah pun muncul. Jadi daripada kisah itu, maklumat itu, kita nak kaitkan ia dengan kehidupan kita. Sebab kalau kita belajar kisah para Nabi, kita belajar kisah-kisah dalam Quran, bukan tujuan utamanya nak tahu kronologi, bukan nak tahu fakta saja, tetapi apakah saya dan tuan-tuan dan puan-puan boleh jadikan ia sebagai teladan.
Jadi teladan dia seperti mana yang telah pun saya sebutkan tadi, daripada kisah Firaun tadi itu, maka teladan dia adalah apa sahaja yang Allah tentukan, apa sahaja yang Allah inginkan, apa sahaja kehendak Allah, pasti Allah Ta'ala akan laksanakan. Buatlah macam mana pun, tetap akan terlaksana. Seperti mana Firaun dengan Haman, dengan tentera-tentera dia, apa yang mereka rancang, Allah juga merancang. Apa yang mereka rancang selama ini, apa yang mereka dah buat selama ini, sebenarnya tidak berjaya. Sebab apa? Sebab kehendak Allah mendahului kehendak mereka. Jadi daripada kisah itu, kalau kita tampal kisah Firaun, Haman tadi yang buat kejahatan, kalau kita ambil contoh yang sama letak dalam diri kita, dari sudut beginilah. Maknanya dari sudut kita, banyak benda yang kita rancang, semua tak jadi, betul tak? Kita rancang A, Allah jadikan B, betul tak? Kita nak kebaikan, tapi Allah bagi sebaliknya. Sebenarnya, apa yang berlaku dalam hidup kita ini, sebenarnya itu juga yang telah Allah lakukan kepada Fir'aun. Bukanlah kita nak samakan kita dengan Fir'aun tu, tapi dari sudut perjalanan, takdir, ketentuan yang Allah buat, itulah yang telah Allah lakukan kepada Musa, itulah yang telah Allah lakukan kepada Fir'aun. Jadi maklumat ini dia sangat-sangat utama sebab dia kaitan dengan rukun iman. Kita nak pandemik selesai, tapi Allah Ta'ala kata tak. Mungkin Allah bagi lagi 1 tahun, mungkin Allah beri lagi, kita tak tahu apa lagi yang akan berlaku pada yang akan datang, mungkin 3 tahun lagi, kita tidak tahu. Kita hanya usaha. Usaha kita tu pun Allah yang beri, betul tak? Kita nak berfikir tu Allah juga yang beri. Kita nak buat sesuatu, itu pun Allah beri. Maknanya dalam hidup kita, jangan dibuang, jangan dilupai, walaupun sedikit, adanya ketentuan Allah, adanya peranan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengajaran ini, saya akan kemukakan ayat-ayat Al-Quran yang bukan berada dalam surah Al-Qasas dan bukanlah ada kaitan dalam surah Taha, tapi kita ambil ayat-ayat lain untuk kukuhkan pengajaran yang kita nak belajar pada malam ini. Okay, catat ayat ni baik-baik. Inilah fungsi kita belajar Quran. Kita faham Al-Quran, hidup kita akan bertambah. Hidup kita akan bertambah apa? Bertambah ada hidayah. Kita jangan lupa, kita ingat kita ada kuasa. Kita ingat kita pandai, kita boleh selesaikan masalah. Kita ingat kita ada segala-galanya, kita boleh buat semua. Yang inilah yang kita kena betulkan. Supaya malam ni kita sentiasa meletakkan diri kita, Allah itu As-Samad. Allah itu tempat kita bergantung. Jadi kalau kita rujuk dalam suratul Al-Insan, ayat nombor 30. Surah ini surah nombor 76. Boleh jumpa pada muka surat 580. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Cuba kita baca terjemahan dia, kita amati betul-betul apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan kepada kita al-insan. Allah bagi tahu, wa ma tasha'u. Kamu tidak akan mampu nak buat. Kamu tak akan mampu nak melakukan sesuatu. Kamu berkehendak nak buat sesuatu. Allah kata, kamu tak akan boleh, kata Allah. Melainkan illa ayyasha Allah. Melainkan dikehendaki oleh Allah. Betul tak? Kita nak supaya kita ni hilanglah segala wabak. Hilanglah segala masalah kita. Allah tak bagi tahu, kalau kita baca ayat ni, engkau tak akan mampu hilangkan wabak itu, melainkan Allah mengkehendaki dia hilang. Engkau tak akan mampu keluar daripada masalah itu, apabila Allah mengkehendaki masalah engkau selesai. Jadi ambil ayat ni, letak kepada kita. Itulah fungsi Al-Quran. Bukan nak baca saja, tapi ayat yang Allah bagi tahu apa pada kita.
Allah bagi tahu kepada kita. Lepas tu Allah bagi tahu kepada kita kenapa. Apa yang kita nak, dia takkan boleh terjadi kalau Allah Ta'ala tidak izinkan. Kalau Allah tidak kehendaki, ia boleh dilaksanakan. Kenapa? Kerana Allah kata dia itu aliman. Dia itu maha mengetahui. Hakiman. Dan dia maha hikmah. Dia maha tahu. Di sebalik apa yang kita nak itu, dia tidak boleh berlaku melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana kalau kita nak kaitkan kisah Firaun tadi kan, buatlah jahat macam mana sekalipun, tetapi Allah ini mengkehendaki yang lain, maka ia tidak akan terjadi melainkan izin Allah. Pegang maklumat ni baik-baik dalam hidup kita. Inilah fungsi kita belajar Al-Quran. Kita nak faham Al-Quranul Karim mandu hidup kita. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni sebenarnya dia termasuk ayat yang mengajar kita tentang qada dan qadar. Saya wallahu ta'ala alam, sama ada tuan-tuan dan puan-puan sudah pun mempelajari secara terperinci tentang qada dan qadar. Kalau siapa belajar tentang qada dan qadar, pasal takdir, ketentuan Allah, ada 4 rukun. Ada 4 rukun dikaitkan dengan qada dan qadar Allah. Ingat 4 rukun ni. 4 rukun ni maksudnya takdir Allah tidak boleh tidak dia akan melibatkan 4 perkara ni. Dia libatkan 4 arkan ni. Yang pertama, dia mesti dikaitkan dengan ilmu Allah. Takdir ni dia mesti ada kaitan tentang ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Sebab tu siapa yang nak faham belajar tentang takdir, dia mesti bincang. Dia mesti kena mendalami macam mana ilmu Allah Ta'ala tu. Allah mengetahui sejauh mana, meliputi segala sesuatu. Kita tahu tak esok nak jadi apa? Kita tak tahu. Kita tahu tak tahun depan jadi apa? Kita tak tahu. Sebab itu kalau nak faham tentang takdir, kena lihat dari sudut ilmu Allah. Okey, yang kedua. Yang kedua, apabila disebutkan tentang takdir, kita kena tahu bahawasanya takdir itu dia berlaku ada kaitan dengan ia sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maksudnya takdir ni dia ada kaitan dengan benda itu telah tertulis. Telah tertulis. Maksudnya dekat Lauhul Mahfuz sudah tertulis apa yang akan berlaku di alam ini. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga, apabila kita belajar tentang takdir, yang ayat ni lah, ayat Suratul Insan ini, dia dikaitkan dengan kehendak Allah. Kalau sebut takdir, dia dikaitkan dengan kehendak Allah. Allah Ta'ala ni kalau dia mengkehendaki sesuatu, pasti akan terjadi. Okey, itu nombor 3. Nombor 4, apabila kita belajar tentang takdir, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala ini, dia adalah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Tidak ada di alam ini bukan daripada ciptaan Allah. Allah berkuasa menciptakan segala sesuatu. Kita tak tahu lagi apa wabak yang Allah akan beri, kita tidak tahu. Tapi dia sudah berada di Lauhul Mahfuz tertulis. Jelas, Allah Maha mengetahui. Allah Ta'ala kata kalau dia jadi, dia akan jadi. Itulah di antara maklumat yang besar yang boleh kita belajar pasal takdir. Salah satunya yang kita ambil ibrah pada malam ini. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan ayat lain. Kalau kita rujuk dalam surah Yunus, ayat nombor 107, halaman 221 di dalam Quran, kita akan menjumpai dekat situ ada perkataan dur, ada perkataan khair. Kalau kita baca pada ayat 107, Allah mengatakan wa iyamsaskallahu bidurrin falakashifa lahu illahu. Jika Allah
nak timpakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada siapa pun yang akan dapat menghilangkan yang bahaya itu. Melainkan hanya Allah. Okey, melainkan hanya Allah. Apa yang bahaya pada kita sekarang? Kita sedia maklum. Allah bagi tahu dah. Kalau Allah nak timpa kita sesuatu benda keburukan yang berbahaya, tak ada siapa boleh lari, tak ada siapa boleh hilangkan, melainkan illa huwa, melainkan dia. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah mengkehendaki engkau nak dapat satu kebaikan, maka tak ada siapa pun yang boleh halang engkau mendapat kebaikan kurniaan itu. Maksudnya, kalau Allah Ta'ala nak bagi kita ni sihat, kalau Allah Ta'ala nak bagi kita ni selamat kan, kalau ada orang tak nak kita selamat, ada orang tak nak bagi kita ni sihat, orang tu tak boleh halang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ni, dia mengukuhkan lagi tentang Allah Ta'ala, dia kalau dia kendaki satu kebaikan, dia boleh buat. Tak ada siapa boleh halang. Allah Ta'ala kalau dia nak timpa dengan sesuatu yang keburukan, tidak ada siapa yang boleh menghalang. Hanya dia saja. Okey. Ayat satu lagi. Suratul Fathi. Ayat nombor 11. Muka surat 512. Dia sama je macam maksud pada ayat yang sebelum ini. Yang ni ayat ni Allah bagi tahu, qul faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum dharra aw arada bikum naf'a. Katakanlah Muhammad, maka ada tak sesiapa yang berkuasa nak lindung kamu daripada terkena atau menerima sesuatu ketetapan daripada Allah jika Allah menetapkan, jika Allah menetapkan kamu ditimpa bahaya ataupun Allah menetapkan kamu nak dapat manfaat. Tak ada siapa boleh, tak ada siapa yang boleh lindung kita kalau kita dapat mudarat, tidak ada siapa yang boleh beri kita boleh halang kita daripada mendapat manfaat. Jadi ayat-ayat ini mengukuhkan lagi kepada ibrah yang kita nak belajar pada malam ni. Tapi tak habis lagi ayat ni. Saya nak bagi lagi beberapa ayat. Kenapa saya bawa banyak ayat Quran? Saya nak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, inilah sebenarnya Al-Quran. Inilah sebenarnya fungsi Quran. Fungsi Al-Quran, dia sebagai petunjuk kepada kita. Dalam hidup kita ni, kalau kita nak lalui hidup ini, nak terima takdir, macam mana Quran ajar kita. Inilah ayat Quran. Jadi kita ambil maklumat-maklumat ini untuk kita tambahkan bahawasanya Quran ini kalau kita faham dia, sebenarnya segala-galanya ada dalam Quran tu. Seperti ayat-ayat yang kita pun kita baca. Kita ambil lagi, kita sokong lagi dengan beberapa ayat lain. Tapi sebelum tu, kita lihat dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kita belajar Quran, kita juga jangan tinggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis Nabi ini merupakan pentafsir kepada Al-Quranul Karim. So kalau kita tengok hadis ni, hadis ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kalau tuan-tuan baca hadis ni, riwayat Al-Imam Tirmizi. Kalau tuan-tuan baca hadis ni, faham dia baik-baik, kita akan menjadi seorang yang kuat. Kita akan menjadi seorang yang berlapang dada. Kita akan jadi seorang yang, ialah seorang yang berada, dia rasa diri dia, ada Allah yang akan lindung dia. Kalau kita baca pada hadis ni, sabda Nabi SAW, saya terus pergi pada terjemahan dia. Nabi kata, wa'lam, ketahuilah, kata Nabi. Jika semua umat ni bersepakat untuk beri manfaat kepada kamu dengan sesuatu, mereka sama sekali tak akan dapat beri manfaat kepada kamu, melainkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Sekiranya mereka bersepakat, ramai-ramai ni,
Mereka rancang nak berikan mudarat kepada kamu dengan sesuatu. Mereka tak akan dapat memberikan mudarat kepada kamu melainkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas kamu. Faham tak hadis ni? Hadis ni dia mengukuhkan lagi, menerangkan tentang apa yang kita nak belajar pengajaran pada malam ni. Kan? Kemudian kita ambil satu lagi hadis riwayat Ahmad. Hadis ni sepatutnya dia digunakan dalam wirid selepas solat. Ini sunnah Nabi yang betul. Kalau nak wirid lepas semayang, lepas salam, pak istighfar, inilah wirid yang Nabi ajar. Wirid ni Nabi ajar dalam hadis riwayat Ahmad. Wirid ni dia depan dia sebenarnya dia ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu baru sambung hadis ni. Tapi kita nak ambil maklumat pada hadis ni, pada zikir ni yang Nabi selalu baca lepas solat je, dalam dia wirid lepas solat dia akan baca doa ini. Doa ni sebenarnya yang kita nak hayati. Apa doa ni? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang akan dapat menghalang apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau halang untuk diberi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidaklah bermanfaat mana-mana kekayaan dan kemuliaan seseorang daripada siksamu. Ini Nabi selalu baca selepas salat. So boleh amalkan zikir yang sunnah ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nak hayati apa yang Nabi sebut. Sebab tu Nabi seorang yang berjaya dalam hidup dia. Apa yang Nabi tak lalu dalam hidup dia? Perang, Nabi lalu. Orang nak bunuh dia, Nabi lalu. Apa lagi orang tak buat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tetapi kekuatan dia adalah pada iman. Kekuatan dia, dia kenal Allah. Dia kenal Allah seperti mana dalam hadis ni. Allah Ta'ala, kalau dia nak bagi kita sesuatu, tak ada siapa boleh halang. Begitu juga kalau Allah nak timpa dengan keburukan, tak ada siapa yang boleh mencegah. Jadi kalau kita ambil hadis ayat Quran ni, kita ambil hadis ni kalau letak dalam situasi kita yang kena pandemik ni, faham baik-baik ya. Bukan kita nak, bukan tak nak usaha, tolong tolong jangan salah faham. Okey, contoh, kalaulah sekalipun kita ada vaksin lah, contoh saya bukan kata vaksin tu kena ambil, perlu ambil. Contoh. Kalau kita ambil sekalipun, contoh, kalau Allah Ta'ala kata, tak, kau kena juga, maka ada siapa boleh halang? Tak ada siapa boleh halang. Begitu juga kalau kita kata, tak payahlah vaksin, contohnya kan, dia cuba buat cara lain, tak nak terkena. Kalau Allah Ta'ala kata, kau tetap kena, kau tetap akan kena. Maksudnya begitu. Tapi bukan kita hilangkan usaha. Tolong jangan salah faham. Jangan salah faham. Kita tetap kena usaha untuk mencegah daripada keburukan. Tetapi kita pegang kepada maklumat pada malam ini. Saya dah usaha ya Allah. Tapi kalau berlaku juga, kena juga, maka kita redha. Kita pasrah pada Allah. Kita berlapang dada pada Allah. Sebab kita belajar pada malam ini, semua ni telah Allah tentukan. Tak ada siapa boleh halang. Kan? Kita tak tahu bila pandemik ni boleh hilang. Bila pandemik ni nak turun-turun asyik 5,000 kan. Tapi orang beriman, orang yang ada iman, dia percaya, apabila dia baca, dia akan kata, qadar Allah, sudah takdir Allah. Bukan tak usaha, kita usaha. Kan? Kita jenis orang yang redha dan pasrah pada Allah. Berbeza dengan orang yang tidak ada ilmu. Okey. Kita lanjutkan lagi. Ada lagi ayat Quran yang ingin kita kongsikan. Contohnya kalau kita buka dalam surah At-Taghabun. Ayat nombor 11. Muka surat 557. Ini Allah sebut tentang musibah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah.
dengan izin Allah. Maksudnya Allah lah yang mengizinkan seorang itu terkena musibah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah tentang dia tahu musibah tu atas izin Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Maksudnya, apa yang berlaku dalam hidup kita kalau kita tahu ini musibah ketentuan Allah, maka Allah Ta'ala bimbing kita. Allah bagi hati kita ni hidayah. Hidayah dari surah apa? Allah Ta'ala bagi kita ni kesabaran. Allah Ta'ala bimbing kita untuk menerima tentang ujian musibah itu. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui akan setiap sesuatu. Okey. Berdasarkan ayat-ayat tadi dan hadis yang kita baca tadi, bermakna kita semua meyakini bahawasanya kita tidak boleh lari daripada apa saja ketentuan yang Allah telah tentukan. Okey? Kita kena pegang ia di dalam hati kita sebab dia adalah rukun iman. Kita kena percaya. Begitu juga kalau kita kaitkan dengan kisah, kalau kita kait dengan kisah Nabi Musa, tidak ada siapa boleh menghalang akan kelahiran Nabi Allah Musa sebab ia sudah tertulis. Ia berada di atas kehendak Allah. Tidak ada siapa boleh buat. Tidak ada siapa boleh menghalangnya. Orang yang betul-betul nak bunuh dia, dia itulah yang membesarkan Nabi Allah Musa. Percaya tak? Siapa pernah terfikir? Tapi kalau kita belajar, Allah Ta'ala tu kalau dia berkendaki sesuatu, dia boleh lakukan. Itulah sebenarnya yang kita nak ambil di antara pengajaran yang paling utama pada fasa pertama tentang kehendak Allah. Kalau Allah berkendaki, dia pasti akan terjadi. Oleh yang demikian, kita nak kena buat apa? Kita nak kena buat apa kalau kita dah tahu maklumat itu? Surah At-Taubah ayat 51 memberikan kita jawapan. Apa kita kena buat? Kalau kita tahu semua berlaku di alam ini di atas izin Allah, di atas ketentuan Allah, so kita kena buat apa? Surah Taubah ayat 51 memberikan kita panduan yang Allah mengatakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah Muhammad, sampaikanlah kepada mereka. Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Okay, hadam baik-baik ayat ni. Nabi dah sampaikan dah kepada kita. Kita jumpa ayat 51 ni. Lepas tu kalau dah ada maklumat, Allah Ta'ala tu tetapkan bagi segala sesuatu. Tidak ada siapa yang boleh sama ada nak mendatangkan keburukan ke, nak elak kebaikan ke, tak ada siapa. Hanya pada Allah, maka kita kena buat apa? Maka jawapannya, huwa maulana. Dialah pelindung kami. Lepas tu kena buat apa lagi? Wa 'alallahi fatawakkalil mu'minun. Maka kepada Allah jualah hendaknya orang beriman itu bertawakal. Jadi, apabila kita isu, kita dengan wabak dan sebagainya, kadang-kadang orang dah jadi macam, dah lupa dah pada Allah. Tak macam dulu, kuat istighfar mungkin. Macam kita kena melulukan. Perasaan kita jadi macam rapat sangat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Tapi kita tengok, kadang-kadang, kan, pergantungan kita ni seolah macam kita lupa Allah Ta'ala tu. Kadang-kadang kita nampak lebih pada usaha manusia. Jadi kita jangan lupa. Usaha juga. Tetapi kita jangan lupa Allah itu huwa maulana. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah orang yang beriman itu dia bertawakal. Letak. Kita sebenarnya belum kuat lagi. Pergantungan kita dengan Allah tu kadang-kadang belum cukup kukuh lagi. Kita kukuhkan. Apa pun kita buat, kita mesti kembali kepada Allah. Tawakal kepada Allah.
Kerana Allah Ta'ala itu adalah maulana. Dia adalah pelindung kita semua. Jadi, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati dan Allah kasih sekalian, buat yang terakhir sekali ayat Al-Quran yang kita nak kongsikan pada malam ini dijadikan sebagai pengajaran dia adalah ayat nombor 216 dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Ayat ni biasa juga diulang-ulang. Tuan-tuan juga biasa dengar ayat ni. Ayat ini adalah kesimpulannya bagi pengajaran yang kita sebut pada peringkat awal tadi, iaitu apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah bagi tahu, boleh jadi kamu tak suka pada sesuatu tu padahal ia baik bagi kamu. Boleh jadi kamu suka pada sesuatu tu sebenarnya ia tidak baik bagi kamu. Macam mana boleh timbulnya maklumat ini? Bagaimana Allah boleh kata apa kita suka sebenarnya dia tak bagus bagi kita. Apa yang kita tak suka tu sebenarnya bagus bagi kita. Allah letakkan di hujungnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita tak tahu kan? Esok jadi apa dekat kita tak tahu. Jadi ahli keluarga kita jadi apa pun kita tak tahu. Apa yang berlaku pada ibu bapa kita di kampung pun kita tak tahu. Kita tak tahu. Esok pun kita tahu berlaku apa. Apatah lagi nak makan bertahun-tahun. Minggu depan jadi apa kita tak tahu. Bulan depan jadi apa kita tidak tahu. Tapi ia ada pada pengetahuan Allahu Azza wa Jalla. Kerja kita minta pada Allah. Kerja kita lindung pada Allah, kerja kita bergantung kepada Allah. Buat apa yang Allah suruh. Tinggalkan apa yang Allah larang. Kita usaha. Dengan asbab yang ada, tapi jangan lupa. Asbab itu, ia bergantung kepada izin Allah. Kalau Allah Ta'ala kata, kau buatlah macam mana sekalipun, kau tetap tak akan dapat selesaikan sesuatu perkara itu. Maka kalau ia berlaku juga, kita nak usaha, kita redha dan pasrah pada Allah Azza wa Jalla. Itulah di antara pelajaran yang dapat saya kongsikan secara ringkas pada malam ini untuk kita ambil, kita kaitkan dengan fasa kelahiran Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Kita jangan nampak Musa itu dia, mungkin ada orang dia nampak Musa tu, dia hebat kan, dia mukjizat dia sekian-sekian. Tapi orang terlupa siapa yang izinkan Nabi Musa macam tu. Kita dalam apa pun berlaku, kita jangan pinggirkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebalik kejadian itu. Wallahu Ta'ala a'lam. Semoga ayat-ayat yang telah pun saya kongsikan, yang telah pun kita bacakan dan ada 2 hadis tadi mengukuhkan lagi kepada pelajaran ibrah untuk malam ini. InsyaAllah. Dia ada banyak lagi pengajaran lain. Tapi tak apa, cukuplah satu. Jadi malam ni kita ada lagi waktu yang boleh kita manfaatkan. Kita teruskan dengan fasa usia matang. Tapi nota tak ada lagi kan? InsyaAllah. Nanti saya akan berikan nota ini diletakkan di Google Drive. Nanti tuan-tuan lihat je dekat situ. Ada untuk maklumat tentang fasa pertama, bahagian yang kedua adalah usia matangnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey. Okey, boleh kita teruskan lagi insya-Allah pada malam ni. Okey. Kita masuk kepada fasa usia matang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey. Surah rujukannya surah apa? Okey. Surah rujukan utama bagi fasa kematangan sehinggalah perkahwinan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ini, ia berada pada ayat yang ke-14 sehingga ayat nombor 28 surah Al-Qasas, surah nombor 28
muka surat 387 sehingga muka surat 388. Ada juga maklumat tu dalam surah Toha yang kita baca sebelum ini. Tetapi maklumat itu pendek je. Dia rangkumkan sekali dengan kisah Nabi Allah Musa terselamat. Dia kembali bertemu dengan ibunya. Tapi maklumat yang panjang, yang utama, dia berada pada ayat 14 sampai 28 dalam surah Al-Qasas. Jadi sesiapa yang ada Quran terjemahan, dia boleh terus buka. Muka surat 387 sampai 388. Kalau tak silap saya, muka suratnya itulah. Kalau saya tersilap, tolong betulkan. Okey. Kita masuk terus kepada usia kematangan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Namun sebelum itu, saya ingin mengulang semula ayat 39 dalam surah Taha ni. Ayat ni ayat 39 surah Taha. Okey, tuan-tuan ada nota pada siri yang sebelum ni. Dekat ayat surah Taha ayat 39 ni, Allah bagi tahu kepada kita bahawa Nabi Musa ini Allah yang akan jaga dia. Ayat ni sangat penting ni untuk diberitahu terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ayat nombor 14 surah Al-Qasas. Ayat ini kita jangan lupa. Ayat nombor 39, ketika Allah Ta'ala beritahu kepada emaknya Musa, Allah Ta'ala bagi tahu bahawasanya Musa ini apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitusna'a ala aini. Dia ini akan engkau dia pelihara. Maksudnya kalau kita baca surah Taha kan Allah Ta'ala menyebut kembali kisah pada Nabi Musa kan. Maka ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala ingatkan balik masa mak engkau letakkan engkau dalam peti tu, ketika kau nak sampai, engkau akan diambil, dipungut oleh musuhku dan musuhnya. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala telah tanamkan perasaan kasih sayang daripadaku kepada engkau, dan Allah Ta'ala kata agar engkau dipelihara dengan pengawasanku. Maksudnya Allah bagi tahu, wahai Musa, engkau lahir, engkau akan berpatah balik kepada ibu engkau, semua itu engkau berada di bawah peliharaan Allah. Tuan-tuan, jangan lupa maklumat ini sebab Nabi Allah Musa, dia membesar sampai kepada usia matang. Kenapa dia selamat? Kenapa tak ada orang bocorkan rahsia dia? Yang dia ni sebenarnya adalah anak kepada seorang perempuan yang menyusukan dia. Kenapa Nabi Allah Musa, bayangkan, tuan-tuan bayangkan, daripada umur kecil, kan bayi, ibu dia susukan, ambillah kalau contoh susu 2 tahun lah, membesarkan. Sampai kalau umur dia naik 40 tahun kan. Kenapa tidak ada orang bocorkan rahsia tu? Kenapa tidak ada orang yang tahu? Kenapa Firaun dia tak terfikir pun? Sampai membesar dia. Maka kita ambil ayat 39 tadi, kita dapati memang Nabi Musa ini Allah Ta'ala akan jaga dia. Allah Ta'ala yang akan mengawasi dia. Apa yang berlaku? Sampailah dia menaik umur dewasa. Apabila dia sampai kepada umur dewasa, Allah Ta'ala sebut pada ayat nombor 14. Cuma, saya ingatkan kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan kisah Nabi Musa ni kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak cerita apa yang berlaku daripada Nabi Allah menjadi kanak-kanak sampai dia sekolah rendah, contohlah kan, sampailah umur dia 6 tahun ke, 7 tahun ke, 10 tahun, belas-belasan tahun, 20 tahun dia buat apa, Allah Ta'ala tidak cerita kepada kita. Dalam hadis Nabi SAW pun tidak ada. Jadi kita memang tidak diberitahu oleh Allah. Masih ingat lagi sebelum ni kita sebut tentang ibrah. Kita belajar tentang kisah Nabi Allah Musa yang Allah cerita kepada Nabi. Allah hanya cerita sebahagian saja.
Maknanya kalau Allah tidak cerita macam mana dia membesar, maksudnya kita tidak tahu dan kita sepatutnya pun tidak perlu ambil tahu. Sebab tak penting pun. Sebab Allah yang tidak menceritakan kepada kita. Tetapi yang Allah cerita kepada kita bermula ayat 14, masa umur dia sudah meningkat matang. Dia dah dewasa, dia menjadi seorang yang matang. Okey, ayat 14 kita mulakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Walamma ketika mana? Balagha sampainya. Sampai apa? Musa tu. Asyuddahu ke peringkat umur yang cukup kekuatannya. Wastawa. Dia ada dua. Asyuddahu, satu lagi wastawa. Dan sempurna apa? Fizikal dia. Maksudnya sempurna tu apa dia? Wastawa tu dia dikaitkan dengan kekuatan fizikal dia. Wastawa. Tapi asyuddahu tu dikaitkan dengan peringkat umur. Tapi Allah tak bagi tahu kepada kita berapakah umur dia ketika Allah menyebutkan wa balagha asyuddahu tu. Allah Taala tidak sebutkan berapa. Okey, ada banyak pendapat di kalangan para ulama. Okey, saya ambil dua pendapat yang sangat dekat. Okey. Kalau pendapat para ulama tafsir, mereka mengatakan ayat yang kata Nabi Musa balagha asyuddahu, sampai dia kepada peringkat umur yang matang ni, asyuddahu ni berapa? Maka ada sebahagian ulama mengatakan dia naik kepada umur 30, ada yang kata sampai 33 tahun. Ada yang kata tak, umur dia ketika itu 40 tahun. Okey, wallahu taala a'lam. Tapi kalau kita tengok pada ayat lain, tengok dalam surah lain, cerita tentang peringkat umur ni ada. Contoh kalau kita tengok dalam suratul Al-Ahqaf, ayat 15, muka surat 504. Surah Al-Ahqaf ni, dia tiada kaitan pun dengan kisah Nabi Musa. Jangan salah faham ya. Cuma ayat ini, dia dapat membantu kepada kita mencari jawapan. Bila dikatakan wa balagha asyuddahu tadi tu, rupa-rupanya perkataan balagha asyuddahu ni ada dalam ayat lain, contohnya suratul Al-Ahqaf ayat 15. Kita jumpa sebiji perkataan balagha asyuddahu. Tapi dia ayat ni bukan kisah Nabi Musa. Ayat ni dia cerita tentang orang yang umur dia berapa? Hatta sehinggalah idza dia itu membesar asyuddahu sampai kepada peringkat dewasa, peringkat umur yang sempurna. Berapa? Wa balagha arba'ina sanah, sampailah dia ke peringkat umur 40 tahun. Ayat ini adalah ayat Allah Ta'ala sebut umur 40 tahun. Siapa yang dah cecah umur 40 tahun, hati-hati. Ayat 15 ni dia bagi jawapan. Apa yang perlu dibuat? Dia ada panjang lagi ayat tu sampailah hujung. Ni saya ambil potongan sebahagian daripada suratul Al-Ahqaf untuk kita mencari jawapan yang dikatakan balagha asyuddahu, macam ayat nombor 14 surah Al-Qasas ni kan, walamma balagha asyuddahu. Rupanya ada dalam ayat lain balagha asyuddahu, lepas tu dikaitkan dengan arba'ina sanah, 40 tahun. Sebab tu ada para ulama tafsir mengatakan umur Nabi Allah Musa ketika dia dewasa, dia matang itu, ayat 14 itu ada kaitan umurnya hampir 40 tahun. Maksudnya
paling mudah kita wallahu taala alam lah sebenarnya. Kita tak tahu berapa umur spesifik dia. Allah tak beritahu kepada kita. Tapi kalau kita tengok perkataan wa balagha asyuddahu tadi dalam surah Al-Ahqaf, dia memang umur antara naik 30 ke 40 lah. Itu di antara umur yang boleh kita ketahui umur Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Secara muktamad wallahu taala alam. Tak tahu berapa sebenarnya. Tapi pendapat ini banyak dikemukakan oleh para ulama tafsir. Kita tidak tahu. Maknanya lama kan? Kita kena faham. Kalaulah umur dia 40 tahun, okey, walama balagha asyuddahu ni umur dia 40 tahun, maksudnya dia membesar di istana Firaun kan? Kita kena faham macam ni. Kalau dia jadi anak angkat, kita belajar kan isteri dia nak jadikan Musa ni sebagai anak kan? Tapi kenapa Firaun ni dia masih lagi seorang beriman? Sedangkan kita tahu Firaun kan dia ada patung-patung. Mereka kan sembah patung-patung. Maksudnya walaupun Musa membesar di istana Firaun, tetapi dia tak macam orang lain. Faham tak? Sepatutnya kalau dia jadi anak angkat kepada bapa angkat, kan? Contohnya kalau bapa angkat dia seorang yang kafir, mungkin anak tu boleh jadi kafir, betul tak? Kalau mak angkat dia ayah angkat dia bukan Islam, tentu dia boleh jadi Islam ataupun bukan Islam. Sebab dia membesar di dalam rumah orang itu. Tetapi bayangkan, ketika sampai umurnya dewasa pun, Allah Ta'ala tetap jaga dia. Sebab tu saya ambil tadi ayat 39 surah Taha. Kan, takkan Nabi Musa ni dia tak terpengaruh dengan Firaun. Firaun kan watak sombong. Kalau kita tengok anak kan kecil, dia akan ikut bapa kan. So kalau bapaknya sombong, tentu anaknya boleh jadi sombong. Contoh kan. Tetapi berbeza dengan Nabi Allah Musa. Sebab itu di belakang hujung ayat tu kita akan jumpa nanti Allah mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin. Macam itulah kami membalas orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan dia kat situ Allah Ta'ala puji Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ni sebenarnya sepanjang dia membesar dekat istana Firaun tu, dia adalah seorang yang suka buat kebaikan. Dia suka buat kebajikan. Cuma Allah Ta'ala tak bagi tahulah kebajikan apa dia buat sepanjang dia hidup dekat istana Firaun itu. Okey, tapi kita dah dapat maklumat di sini. Wa balagha asyuddahu tu umur berapa? Walaupun tidak secara muktamad lah. Okey, lepas tu tak cukup dengan asyuddahu. Allah ada sebut perkataan wastawa. Wastawa ni dia dikaitkan dengan kekuatan fizikal. Dia dikaitkan dengan orang yang sempurna, maksudnya dia sehat. Fizikal dia kuat. Itulah wastawa. Okey, kenapa saya nak terangkan wastawa? Kenapa Allah masukkan perkataan wastawa? Dia ada kaitan dengan cerita akan datang. Lepas tu Allah Ta'ala kata apabila umurnya sudah matang. Ambillah pendapat kata 30 hingga 40 tahun tadi. Lepas tu wastawa. Sudah kuat kekuatan fizikal dia. Atainahu hukman wa ilmah. Kami beri kepada dia kefahaman, kebijaksanaan dan juga Allah beri kepadanya ilmu. Okey, dapat dua perkara. Dia dapat hukma, dia dapat ilma. Allah beri dia kefahaman, kepandaian dan Allah beri kepadanya ilmu. Kenapa Allah boleh beri kepadanya hukma? Kenapa Allah beri kepadanya ilma? Ayat hujung tu Allah bagi tahu. Allah beri dua perkara itu kerana dia adalah orang yang melakukan kebaikan, orang yang mempunyai perasaan ihsan. Maknanya walaupun Musa tu, walaupun Musa dia duduk dalam keluarga macam Firaun kan sombong, bongkak, zalim kan, bunuh orang kan. Tapi Musa tidak serupa dengan Firaun. Kalau macam mana kita tahu? Sebab ayat ni Allah bagi tahu wa kadzalika najzil muhsinin.
Macam itulah kami membalas orang melakukan kebaikan. Maknanya daripada ayat 14 yang hujung tu, Allah Ta'ala bagi tahu dah pada kita bahawasanya Musa ni adalah orang baik. Orang yang melakukan kebaikan. Maksudnya walaupun dia anak raja lah macam tu. Kan? Walaupun dia anak raja. Anak kepada Fir'aun. Semua orang tahu dia tu anak Fir'aun lah. Tapi dia bukanlah mempunyai perangai zalim seperti Fir'aun. Sebab ayat ni bagi tahu dia daripada Al-Muhsinin. Okey. Jelas untuk ayat nombor 14. Okey. Sebelum kita pergi ayat yang berikut untuk sambung apa yang berlaku sebelumnya, setelah dia, saya nak tuan-tuan tengok ayat surah Yusuf ni. Ayat nombor 22 surah Yusuf. Sama kan? Sama tak ayat dia? Sama je. Sebiji ayat dia sama. Sama. Cuma bezanya kat mana? Ni surah Yusuf. Ayat nombor 12. Ayat 22 ni, kalau surah Yusuf, ketika dia membesar di rumah siapa? Di rumah Al-Aziz. Kalau Musa, ketika dia membesar dalam istana Fir'aun. Tapi ketika Allah cerita dekat Nabi Yusuf, ada satu perkataan yang tak ada. Ada satu kalimah yang tak ada dekat ayat 22 jika dibandingkan dengan ayat nombor 14 surah Al-Qasas. Kat mana ayat dia? Kalau kita baca surah Yusuf, Allah Ta'ala kata, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Agak-agak tertinggal perkataan apa yang tak ada. Kalau kisah Musa tadi, Allah Ta'ala kata, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى. Dia ada perkataan wastawa. Tapi dekat Nabi Yusuf dia tidak ada wastawa. Dia tidak ada perkataan wastawa. Kenapa? Kenapa ketika Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang Nabi Yusuf, Allah beri kepada dia hukma, Allah bagi kepadanya ilma, kenapa Allah hanya sebut balagha ashuddahu? Allah Ta'ala tidak menyebut wastawa. Kerana, ingat tak kita sebutkan tadi, wastawa ni dikaitkan dengan apa? Wastawa dia dikaitkan dengan kekuatan tubuh badan. Kenapa Allah tak sebut perkataan wastawa pada kisah Nabi Yusuf? Kenapa? Kerana cerita Nabi Yusuf ni, ceritanya tidak melibatkan tenaga, tidak melibatkan kekuatan tubuh badan. Kita tahu kan kisah Nabi Yusuf kan? Cerita dia bukan cerita yang melibatkan tenaga, melibatkan kekuatan tubuh badan. Tapi kisah Nabi Musa, sekejap lagi kita akan jumpa kisah apa? Kisah dia tumbuk seorang lelaki daripada kumpulan Fir'aun. Di situ kita dapat cari rahsia dia. Kenapa kisah Nabi Yusuf dia tak ada perkataan wastawa? Kisah Nabi Musa ada perkataan wastawa? Sedangkan sama je ayat dia. Kerana dalam plot cerita Nabi Allah Musa, dia memang melibatkan kekuatan tenaga. Satu kes yang kita akan belajar lepas ni, yang dia ada meleraikan pergaduhan sampai dia tumbuk sehingga mati lelaki tu. Melibatkan kekuatan tenaga kan? Okey. Lepas tu ada dalil lain. Ada kisah lain. Nanti waktu kita belajar kisah dia ketika dia sampai dekat Madian, dia jumpa ada satu tempat orang mengambil air. Dia tolong 2 orang perempuan untuk mengambil air di dalam perigi menggunakan sumber daya kekuatan diri dia. Dekat situ. Nampak dia punya munasabah dia. Dan ciri yang ketiga, contoh yang ketiga nak menunjukkan betapa tepatnya
Allah Ta'ala menggunakan perkataan wastawa dalam kisah Nabi Allah Musa ni, ada kaitan nanti kita akan jumpa kisah Nabi Allah Musa. Dia tinggal dekat Madian selama 10 tahun yang tugasnya adalah mengembala kambing. Jadi kalau nak gembala kambing, bukan macam sekarang kita ada kandang. Orang dulu bawa ke mana? Naik ke bukit-bukit tu. So perlukan apa? Perlukan tenaga. Jadi, daripada maklumat-maklumat tersebut, Allah Ta'ala telah berikan kita maklumat itu dengan letaknya perkataan wastawa selepas balagha asyuddahu, yang mana perkataan wastawa ini dia tidak ada pada kisah Nabi Allah Yusuf. Allah hanya menyebutkan balagha asyuddahu. Tidak ada perkataan wastawa. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan telah pun mendapat jawapannya sebentar tadi. Itulah di antara maklumat yang telah pun Allah beritahu kepada kita semua. Baik. Kita dah tahu dah maklumat ayat 13. Ayat nombor 14. Cuma seperti yang saya sebut tadi, kita tidak diberitahu oleh Allah perincian apa yang berlaku pada sebelum dia umur 40 tu. Di dalam istana tu berlaku apa, kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam, Allah tidak jelaskan. Cuma Allah terus cerita pada ayat nombor 14. Baik, kita pergi sikit lagi pada ayat nombor 15. Okey. Ayat nombor 15 ni, kalau kita baca ayat nombor 15 ni, dia berkaitan dengan kisah yang Nabi Allah Musa, dia keluar pada satu ketika. Dia keluar dekat Mesir tu. Maksudnya dia keluar pada istana lah. Kan, dia keluar pada istana tu ketika mana? Kita baca dulu ayat dia. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ min ahliha. Okey, kita baca terjemahan dia. Dia, iaitu Nabi Musa, dia masuk ke bandar, iaitu Madinah ni adalah bandar. Bandar mana? Bandar Mesir lah. Dia keluar pada istana, dia pergi berjalan. Pergilah masuk ke bandar. Semasa penduduknya itu sedang ghaflah. Ghaflah ni maksudnya penduduk itu sedang leka. Cuma isu dia keluar waktu ni pukul berapa? Pagi ke? Macam mana? Sebab ayat ni cuma bagi tahu ketika dia keluar dekat bandar tu, penduduk di tempat itu sedang ghaflah, sedang leka. Leka tu maksudnya apa? Mereka berada di rumah-rumah mereka. Maksudnya waktu dia keluar kat bandar tu, orang tak ada. Waktu bila? Waktu bila? Allah Ta'ala tidak sebutkan. Cuma Allah bagi tahu jawapan waktu dia keluar tu, orang semua sedang leka. Leka tu maksudnya orang semua, dia tidur ke, dia ada di masuk rumah ke, kita tidak tahulah, dia sebut kat situ. Okey. Kata para ulama tafsir, kita tengok, kata para ulama tafsir, ada yang mengatakan hina ghaflatin min ahliha, iaitu waktu tengah hari, qailulah kan, sebab waktu tu panas, orang semua tak nak keluar rumah, masuk ke dalam rumah. Ini juga merupakan pendapat Ibn Abbas At-Tabari. Kemungkinan juga dia keluar tu waktu malam, orang sedang tidur. Boleh jadi dua-dua ni ada ihtimal lah, ada kemungkinan. Kita tak boleh berikan muktamad. Sebab Allah Ta'ala tidak sebut. Maka kita kena berhati-hati dalam memberikan jawapan. Atau ulama tafsir sebut, dia kata kemungkinan waktu tengah hari. Kalau ikut Tabari, sebab waktu tengah hari tu kan panas, orang berehat kat rumah. Ada juga kata tak, kemungkinan juga dia keluar waktu dia keluar tu adalah waktu malam, mungkin orang dah tidur.
Kenapa kita kata waktu tu orang semua masuk ke dalam rumah, orang tak ada? Sebab ada kisah dia telah menumbuk seseorang, akhirnya orang tu mati. Jadi kaitan dengan kisah tu. Maksudnya tak ada orang menyaksikan lah. Maknanya ke mana semua orang tu? Quran bagi tahu. Dia ketika penduduk dia ghaflatin min ahliha. Okey. Dah dapat jawapan tu. Okey. Kemudian waktu dia keluar, orang tak ada dekat bandar tu, dia jumpa apa? Dia nampak apa? Fawajada fiha rajulaini yaqtatilani. Dia mendapati ada dua orang lelaki. Ini memang terang-terang lelaki yang sedang bergaduh. Okey, ni jelas. Maksudnya ada 3 orang lah. Nabi Musa saksikan 2 orang ni sedang bergaduh. 2 orang ni siapa? Quran cerita. Haza min syi'atihi wa hadha min aduwihi. Allah bagi tahu seorang daripada 2 orang tadi tu adalah daripada golongan dia. Maknanya Bani Israel. Daripada bangsa Bani Israel. Daripada golongannya, maknanya golongan Nabi Musa lah. Nabi Musa kan dia Bani Israel. Dan seorang lagi adalah daripada pihak musuhnya. Tuan-tuan kena faham, kena ambil perkataan-perkataan yang macam musuh dia ni. Sebab dari kaitan tentang dia membunuh nanti tu. Okay. Allah kata, satu lagi daripada pihak musuhnya. Pihak musuhnya ni pihak siapa? Iaitu mereka adalah orang penduduk asal Mesir tu. Mesir, maknanya mereka adalah orang-orang Firaun. Daripada orang Qibti Mesir lah. Maknanya orang Firaun. Kenapa Allah panggil pihak musuh Musa? Sebab kita tahu cerita sebelum ini, memang memang Firaun, dia telah menindas, dia telah menzalimi satu kumpulan manusia di kalangan Bani Israel lah, kita faham. Memang ketika kisah Nabi Musa ni, Bani Israel, mereka dalam keadaan ditindas, mereka dalam keadaan dizalimi. Okay. Kemudian, orang yang daripada kumpulan Musa tu dia buat apa? Fastaghathahu. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwi. Maka orang yang daripada golongan Musa tu minta tolong kepadanya. Okey, ni penting perkataan minta tolong. Supaya nanti kita boleh memberi jawapan tentang tindakan Musa tu salah ke tak salah. Jadi kita kena tengok dulu ayat-ayat yang Allah ungkapkan kepada kita. Guna istilah apa? Kalau kita baca ayat tadi, yang bergaduh seorang lagi tu adalah daripada pihak musuhnya. Nampak? Lepas tu kalau kita tahu suasana ketika Mesir tu, kita memang tahu Bani Israel adalah kumpulan manusia yang dizalimi. Kenapa perkataan mereka ni dizalimi? Mereka diseksa, mereka jadi hamba, dizalimi. Jadi, apabila Bani Israel yang seorang tadi ni, memang kita tahu cerita, memang orang Firaun ni dia memang menzalimi kaum dia, maka kaum dia tadi minta tolong dekat dia. Dia minta tolong dekat Musa. Untuk apa? Untuk lawan orang yang daripada pihak musuhnya. Allah Ta'ala sebut perkataan daripada pihak musuhnya. Jadi, daripada ayat ini, kita mendapati bahawa dalam situasi ini, patut atau tidak Nabi Musa tolong kaum dia tadi tu? Patut ataupun tidak? Patut. Jawapannya adalah patutlah. Jadi kita kena letak suasana pada ketika itu supaya nanti kita boleh kita nak lihat nanti kenapa Musa membunuh dia. Supaya kita dapatkan sebab nanti orang kata dia tu kan nabi, dia tu kan rasul. Jadi kita kena tahu suasana
kita kena tahu konteks ketika Musa menolong lelaki ini. Jadi jawapan dia, kan kita tahu mereka orang yang dizalimi. Jadi kita belajar kalau orang yang dizalimi, kita kena buat apa? Kita kena tolong orang yang dizalimi. Lepas tu pula memang Allah Ta'ala sebut perkataan yang lawan dia tu adalah musuh dia. Lepas tu ada perkataan fastaghathahu. Fastaghathahu ni maksudnya dia minta tolong. Kenapa dia minta tolong? Maknanya dia dalam kumpulan orang yang dianiayai oleh seorang lelaki daripada Firaun itu. Maka Nabi Musa tanpa dia berfikir panjang, ialah kan, sebab memang kalau kita memang dalam keadaan macam tu memang dia patut tolong pun orang yang daripada kaum dia tadi. Maka Musa buat apa? Maka Quran menceritakan kepada kita fawakazahu. Fawakazahu maksudnya Nabi Musa ni dia tumbuk. Lalu orang tu apa? Fawakazahu Musa faqada alaih. Maka pada saat itu orang yang ditumbuk itu mati. Inilah dalil juga yang saya sebutkan tadi. Kenapa Allah sebut perkataan wastawa? Kerana ada kaitan dengan fizikal Musa. Nabi Allah Musa, dia nak selamatkan kaum yang dizalimi. Tetapi tumbukan dia tadi tu, yang kalau kita tahu asal-asal tumbuk ni tak matikan orang pun. Betul tak tumbuk? Kalau tidak, kenapa orang-orang bergusti? Kenapa ada MMA fighter? Kan? Kan, tumbuk. Tumbuk ni tidak matikan orang. Pernah dengar tak orang bertinju sekali kena tumbuk mati? Pernah tak ada kes mahkamah dia dibunuh dengan satu tumbukan? Tak pernah jumpa lagi kan? Sebab asalnya tumbuk ni dia tak mati. Tapi kes Musa ni, tumbukan dia tu mati. Laki tu. Lepas tu Nabi Allah Musa cepat-cepat dia kata. Dia kata qala hadza min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Dia kata pada saat itu Musa berkata, ini kerja syaitan ni. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang jelas lagi menyesatkan. Okey, ini cerita Musa. Okey. Kenapa Nabi Allah Musa dia sebut matinya lelaki yang dia tumbuk tadi tu adalah kerja syaitan? Adakah bermakna ayat ini Musa marah tadi dia adalah daripada waswas syaitan? Ataupun kenapa ungkapan ini disebut oleh Musa pasal syaitan? Inilah yang kita akan jelaskan insya-Allah pada hari Khamis yang akan datang. Tak sempat nak ulas malam ni sebab dia agak panjang sedikit ulasannya untuk ayat nombor 15 ni. Tetapi kita dah dapat sambungan kronologinya lagi ketika Nabi Allah Musa dia dah naik umur dewasa, kan? Allah dah beri kekuatan fizikal kepada dia. Allah beri kepadanya kefahaman, dia dapat ilmu. Dia keluar satu hari itu, jumpa dua orang yang sedang bergaduh. Satu daripada kaumnya, satu daripada kaum musuhnya. Akhirnya dia tumbuk seorang lelaki yang telah menindas kaumnya tadi, mati. Nabi Musa sebut tentang syaitan. InsyaAllah nanti kita akan ulas lagi pada malam Jumaat yang akan datang. InsyaAllah pada hari Khamis untuk kelas kita siri yang ke-6. InsyaAllah. Okey. Sebelum saya berhenti ataupun kita tangguhkan di sini sebab kita pun dah dekat 10.30 ni. Kan? Okey. Ada pertanyaan apa-apa tak setakat untuk soalan ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa tumbuk tu, orang yang ditumbuk tu dah berkeluarga lah.
Dah berkeluarga. Tak ada lah ya. Maksud wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Cerita lelaki yang ditumbuk ni tidak ada, Allah tak ada cerita dalam mana-mana ayat pun. Tak ada. Watak lelaki yang gaduh ni, dia mati habis setakat tu je. Tak dicerita keluarga dia meratap, dia mati, sian ke anak-anak dia, Nabi Allah Musa bayar diat ke, tak ada. Allah tak tahu cerita. Maknanya cerita dia mati dekat sini. Watak dia memang dah tak ada. Memang sampai dekat sini je lelaki ni. Cuma, adakah orang lain tahu Nabi Allah Musa menumbuk lelaki ni? Tak ada. Tak ada. Macam mana kita boleh kata tak ada? Sebab ada 2 orang sahaja Ustaz. Waktu tu yang lain semua tengah ghaflah. Tengah ghaflah. Betul. 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 Itu jawapan dia, betul. Tetapi kita tahu nanti ayat berikutnya Nabi Musa kan dia lari. Dia membawa dia pergi ke Madian. Maknanya ada orang tahu. Maknanya Fir'aun tahu. Tapi siapa yang bagi tahu kepada Fir'aun? Minggu depan kita akan cerita. Jeng. Betul. Ada dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita. Macam mana? Siapa yang bocorkan rahsia tu? Siapa yang bagi tahu? Yang Nabi Musa dia telah membunuh orang Fir'aun. Siapa tahu? Sebelum kita berhenti. Golongan Bani Ismail tu. Israel. Okay. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Nota ni nanti saya akan masuk di Google Drive. Okay, ambil yang link Google Drive Nabi Allah Musa tu, nota tu, nanti semua nota tu akan berada di situ. Ya, insyaAllah. Nanti kita sambung pada hari Khamis akan datang. Ada soalan lain tak? Kejap. Kisah Nabi Musa menarik janggut Firaun semasa kecil sehingga dia berhak dibunuh. Cerita ini enggak benar. Kisah Nabi Musa menarik janggut Firaun semasa kecil sehingga dia hendak dibunuh. Betul tak cerita ni? Ceritanya enggak benar. Enggak benar tu maksudnya Quran tak cerita pun sebenarnya. Quran tidak cerita, hadis pun tidak cerita. Itu sebenarnya adalah cerita Israiliyat. Yang sehingga dia makan api kan. Sebab tu lidah dia jadi kaku tu. Itu yang saya sebut pada minggu yang sebelum ini. Nanti sampai kepada Musa. Dia nak jumpa dengan Firaun. Kenapa dia doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam tu nanti saya akan sebut jawapan dia. Tapi cerita dia menarik janggut Firaun itu tidak ada fakta dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ada dalam riwayat Israiliyat. Okey. Banyak kan fakta-fakta yang tadi kita akan bongkar lagi. Kita akan bongkar banyak yang kita tahu selama ni sebenarnya ia enggak benar. Tidak ada fakta yang menyokong. Tapi kita sedap dengan cerita. Kan best . Tapi kita tak diajar disiplin. Macam mana kita nak dapatkan satu fakta? Macam mana nak saring maklumat tu? InsyaAllah. Okey, sebelum saya tamatkan, siapa tahu Nabi Allah Musa dia pergi ke Madian kan? Dia pergi ke Madian tu dia jumpa siapa? Dia duduk kat sana tu, Madian tu, dia jumpa lelaki yang tua tu siapa? Siapa tahu? Nabi Syuib. Nabi Syuib. Lepas tu dia kahwin dengan anak dia. Siapa cakap Nabi Syuib? Tak, saya nak kongsi. Siapa cakap Nabi Syuib? Ustaz bagi tahu kan? Ustaz bagi tahu kan? Saya jawapan dia kan? Ustaz saya bagi tahu. Ustaz tu dapat mana kata Nabi Syuib? Saya banyak sebenarnya ustaz-ustaz ni dapat pada kitab tafsir. Bukan salah ustaz-ustaz. Ada kitab tafsir. Tapi tak semua maklumat dari kitab tafsir kita boleh terima bulat-bulat.
kita yang ada kemampuan kita kena saring. Jawapan dia kenapa? Jawapan dia nanti tuan-tuan study balik semula. Nabi Allah Syuaib ni dia zaman siapa? Dia zaman siapa? Cari balik maklumat tu. Nanti tuan-tuan akan dapat tahu jawapan dia. Sebenarnya bukan Nabi Syuaib. Kita boleh bantah jawapan yang kata Nabi Syuaib, kita bantah dari sudut sejarah je. Lepas tu penting memahami kronologi. Bukan Nabi Syuaib. Sebab cara dia mudah je. Nanti kerja rumah. Sebelum hari Khamis ni, baca semula kisah Nabi Syuaib. Cari zaman bila kemunculan Nabi Syuaib. Dan bilakah kemunculan Nabi Musa? Tuan dapatlah jawapan. Sebenarnya lelaki tua tu bukan Nabi Syuaib. Orang terkeliru sebab nama tempatnya Madian. Betul tak? Jangan ingat Madian, terus Syuaib. Sabar. Belajar sejarah, ambil maklumat sejarah tu, daripada maklumat sejarah tu, kita boleh dapat jawapan. Dia bukan Nabi Syuaib. Jadi minggu yang berikutnya, kita akan buktikan lelaki itu, dia bukan Nabi Syuaib. Tapi lelaki itu siapa Ustaz? Dia adalah seorang lelaki yang saleh. Siapa nama dia Ustaz? Enggak tahu. Tapi lelaki yang saleh. InsyaAllah. Tersambung minggu depan. Okay, minta maaf banyak-banyak. Salah silap. Okay. Kita jumpa pada minggu yang berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.